Ini adalah bercanggah dengan budaya dan tidak dibenarkan sama sekali di Qatar. Tiba-tiba FIFA membawa bolanya dalam bentuk LGBT. Qatar ingin mengajar dunia, sedangkan dunia ingin mengajar Qatar. Tetapi sebelum dunia mengajar Qatar, Qatar mengajar dunia. Dalam kuliah Zuhur pada tengah hari ini, marilah kita menonton World Cup FIFA 2022 di Qatar. Tetapi dalam konteks bukan saja lihat bolanya, tetapi apakah yang berada di sebalik pertandingan tersebut. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Kabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadzal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna darul akhirah wa inna dar akhirah yadul qarar. Wa inna darul akhirah yadul hawan law kanu ya'lamun. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surah Al-Azim. Dan hanya salah kehidupan dunia ini sebagai mainan dan juga sendiwara. Dan sesungguhnya negara akhirat adalah lahiyal hayawan, yaitu tempat tinggal yang sejati. Law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Dan Allah mengatakan hidup dunia inilah hanyalah lahwun wa laibun. Lahwun ialah gurau senda, laibun ialah permainan. Dan kalaulah kehidupan ini sendirilah sebagai permainan, apatah lagi permainan itu sebagai main-main. Dan mari kita melawat apa yang berlaku dalam minggu ini, yaitu peristiwa yang berlaku di Qatar, sebuah negara Islam yang menjadi tempat pertandingan World Cup pada tahun 2022 ini. Dan negara ini negara yang kecil tetapi kaya. Penduduknya hanyalah 3,3 juta manusia dan penduduk asalnya hanyalah sekitar 300,000 penduduk asal tempatan. Yang lain adalah pekerja daripada berbagai negara, khususnya negara di India yang bekerja untuk membina pembangunan negara tersebut. Dan hasil utamalah minyak. Di sinilah pilihan yang pertama kali barangkali negara umat Islam menjadi host kepada pertandingan terbesar dunia ini, iaitu pertandingan bola sepak dunia. Pada mulanya dirancang untuk diadakan di Amerika, tetapi FIFA telah mengubah strategi dan buat pertama kali barangkali dibawa ke negara Islam. Dan itulah ada satu agenda yang besar yang barangkali kita tahu, barangkali kita tak tahu. Mereka tentulah ada agenda besar apabila negara Qatar bukanlah satu superpower dalam bola sepak, bukan. Dan mereka sengaja bawa di sini, mereka ada sebab yang besar. Mari kita lihat sebahagian daripada perancangan mereka. Mula-mula sekali, tentulah Qatar adalah negara yang sangat kaya. Dan stadium yang digunakan untuk pertandingan utama ini sangat hebat. Inilah bentuknya. Dan dikatakan perbelanjaan yang paling tinggi dalam sejarah bola sepak dunia telah berlaku di Qatar. Dan stadium-stadium yang lain yang jadi sampingan kepada pertandingan ini juga tidak kurang hebatnya. Dikatakan dalam sepanjang sejarah bola sepak dunia, perbelanjaan yang dilaksanakan di Qatar paling tinggi dalam sejarah dunia. Berbanding dengan apa yang dilakukan di Rusia ataupun di Brazil ataupun di South Africa sebelum ini. Dan julung kalinya negara Islam menjadi host kepada pertandingan bola sepak dunia ini. Apakah masalahnya? Kita tahu negara telah berkumpul di sini. 32 buah negara dunia telah berkumpul di Qatar. Negara Islam yang penuh dengan masjid, azan yang bersahut-sahutan, dan mereka membawa pesta ini ke tengah-tengah masyarakat Islam. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin dunia juga telah bersama, dan khususnya pemimpin Arab dan Presiden FIFA telah bersetuju untuk mengadakan di Qatar. Inilah di antara negara yang terlibat. Sebahagian besar negara Eropah, Afrika Selatan, Afrika dan juga Amerika Selatan, 32 negara. Dalam pertandingan ini kejutan-kejutan telah berlaku. Umpamanya kita lihat Arab Saudi mengejutkan Argentina, dan bagaimanakah Maroko mengejutkan negara Eropah, Belgium tak silap saya, dan Jepun mengejutkan Spanyol, perkara yang cukup menarik dalam pertandingan ini. Tetapi bukannya itu saya nak bincangkan. Bukan keputusan bola sepak yang saya ingin bincangkan dalam kuliah ini, tetapi apakah yang berlaku
di sebalik pertandingan ini. Kita lihat, inilah kejutan pertama yang seperti kita sebut tadi. Morocco mengalahkan Belgium dan Arab Saudi mengalahkan Argentina. Jepun mengalahkan Jerman. Dan itulah satu kejutan-kejutan. Bukan itu saja kejutan, tapi kejutan yang berlaku di sebalik pertandingan ini lebih dahsyat. Mereka datang ke sini untuk menunjukkan bahawa negara Islam menindas manusia. Dan mereka mengatakan kami datang untuk menunjukkan bahawa manusia harus dibebaskan untuk berpilihan dan mereka berlindung di sebalik human right. Mereka mengatakan Qatar khususnya dan negara Islam tidak membenarkan hak manusia diberikan secara terbuka. Dan ini memerlukan kepada dunia supaya masing-masing melakukan protes ke atas negara Islam. Sebab negara Islam antara negara yang menjadi penghalang kepada agenda besar mereka, termasuklah LGBT, termasuklah persamaan yang mereka tak pertarifkan, kebebasan dan sebagainya. Mari kita lihat. Satu perkara yang barangkali bercanggah dengan norma kehidupan orang Islam di Qatar ialah alkohol. Minum arak diharamkan di negara Islam ini, bahkan bukan saja di Qatar, tapi semua negara Islam. Sedangkan pertandingan bola sepak FIFA, perkara yang paling asas ialah arak. Mereka bermula perlawanan dengan minum arak hatta dalam stadium. Dan sekiranya kemenangan, mereka juga raihkan dengan minum arak besar-besaran. Dan bagi juara, akhir sekali, mereka raihkan dengan pesta arak besar-besaran. Sekarang, apakah mereka dapat lakukan ini di Qatar? Tidak boleh. Dan ini bercanggah dengan hasrat FIFA sendiri, yang tradisinya arak ialah minuman resmi. Oleh sebab itu, perkara yang ini menjadi konflik. Sebab buat pertama kali, World Cup ini diadakan di negara Islam. Dan secara purposely, mereka yang tradisinya arak sebagai minuman resmi mereka, dan ini bercanggah dengan norma hidup umat Islam di Qatar. Maka daripada awal lagi, terjadilah perbalahan, perbincangan yang akhirnya sekali Presiden FIFA mengatakan, kita hormati negara Islam. Kita hormati bahawa arak tidak boleh diminum secara terbuka. Kalau ingin minum arak juga ada tempat yang khusus. Dan ini disediakan untuk masyarakat antarabangsa. Di tempat lain tidak boleh. Itu adalah di antara kompromi, di antara penganjur dan juga tuan rumah. Tetapi apakah yang berlaku sekarang? Kita lihat. Mula-mula sekali mereka protes. Mereka mengatakan bahawa minum arak ialah budaya kami. Setiap kemenangan bola sepak, kami rayakan dengan minum arak. Dan ini tradisi World Cup. Bagaimanakah untuk kita berkompromi apabila diadakan negara Islam? Ini satu perkara yang besar. Tetapi akhir sekali, sengaja mereka bawa pertandingan ini ke Qatar. Sedangkan jadual asalnya harus diadakan di Amerika. Dan mereka ingin menguji sesuatu. Banyak perkara yang tersirat dan tersurat, tapi kita lihat sebahagian daripada apakah agenda dunia terhadap World Cup ini. Yang kedua ialah pakaian tidak boleh membuka baut. Di Qatar tidak boleh seorang pakai singlet dan berjalan dalam masyarakat umum. Di stadium apatah lagi. Sedangkan masyarakat barat di atas dasar apa yang mereka sebut sebagai hak asasi manusia. Manusia berhak untuk menyatakan perasaan mereka masing-masing, termasuk untuk pakaian, dan mereka merayakan kemenangan dengan berbagai-bagai perkara yang bercanggah dengan norma Islam. Dan sekarang kita lihat konflik ini sedang merancak di Qatar. Yang lebih memeranjatkan, LGBT dianggap oleh dunia sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Tetapi kita lihat bahawa negara Islam, umat Islam seluruhnya, apakah kita tahu apakah hukuman mereka yang terlibat dalam kegiatan ini? Dalam Al-Quran menyatakan bagaimanakah kaum Nabi Lut yang dimusnahkan di atas perkara ini. Dan apa yang mereka perjuangkan di Qatar, bahkan dunia sebenarnya, bukan saja lelaki bersama lelaki, wanita bersama wanita, tetapi berbagai-bagai kegiatan yang songsang mereka akan raihkan di Qatar. Pesta bola sepak ialah untuk manifestasi kegiatan mereka
yang mereka bawa dengan simbol bendera pelangi ini. Pelangi maksudnya L, B, G, T, Q, A, I. Di Malaysia kita kenal dengan LGBT. Tetapi di sini mereka perkenalkan dengan Q, A, I. Dan sejak pada awal dikatakan Qatar tidak akan berkompromi. Kumpulan LGBT boleh dipersilakan untuk menonton bola, tetapi tidak boleh membawa simbol dan apa-apa saja yang ada menunjukkan kegiatan LGBT. Sama ada dalam stadium ataupun di luar stadium, tidak boleh sama sekali. Dan ini bercanggah dengan hasrat mereka. Sebab bola sepak World Cup ialah simbol kebebasan dunia. Dan pertama kali mereka berkonflik dengan Qatar. Lebih lagi, kebanyakan pemain bola Eropah, mereka mengamalkan LGBT. Umpamanya gay soccer ini, ataupun yang mengamalkan dalam pasukan bola Jerman umpamanya, mereka berkahwin sama-sama lelaki. Dan pasukan bola Jerman antara contoh, pemain bola sepaknya terlibat dengan LGBT. Pemain bola sepak Belanda juga demikian. Belgium juga demikian. Hampir setiap pasukan bola di Eropah, mereka terdiri daripada LGBT. Dan mereka bebas melakukan LGBT sebelum ini di semua World Cup. Tetapi sekarang mereka diancam di Qatar. Tetapi jawatankuasa FIFA sengaja membawa Qatar. Apakah maksudnya? Orang ini namanya Josh Cavallo. Pemuda-pemuda kita yang biasa dengan bola sepak kenal siapa dia. Dia adalah simbol LGBT. Dia berkeras supaya dia jadikan sebagai ikon dalam World Cup di Qatar. Dan mereka mencadangkan nama lain sebagai ikon, iaitu pengamal yang lain bernama David Beckham. Pemain yang sudah di mamah usia, tetapi pengamal LGBT tegar. Dia kahwin jantan dengan jantan, walaupun dia ada isteri katanya. Dia boleh isteri dengan isteri, boleh dengan lelaki. Dan dia dicadangkan sebagai ikon di Qatar sebagai simbol kebebasan. Dia disambut oleh penganjur dan menimbulkan keresahan di Qatar. Rupa-rupanya mereka ingin memperkenalkan kepada masyarakat Islam di atas simbol kebebasan manusia, hak asasi manusia, supaya diperkenalkan pada umat Islam bahawa perkahwinan jantan dengan jantan harus diperkenalkan di Qatar. Bukan saja di Qatar, tetapi segala negara Islam. Setakat ini, hampir seluruh negara Eropah dan Amerika telah meletakkan persetujuan mereka kepada LGBT sebagai hak asasi manusia. Tetapi yang menjadi halangan mereka adalah negara Islam. Dan sebahagian negara Islam telah lunak ke arah perkara ini. Walaupun tidak menjadi asas kepada negara, tetapi dibiarkan secara sengaja. Umpamanya di Oman ataupun beberapa negara Islam yang lain yang boleh kompromi dengan amalan di atas dasar kebebasan hak asasi manusia. Apakah kata penganjur? Inilah presiden mereka. Ambassador World Cup, ambassador bagi Kuwait, bagi kota maksud saya. Dia kata, kami negara Islam. World Cup dipersilakan negara kami. Di mana kamu datang, di situ harus dihormati hukuman, adat resamnya, budaya dan sebagai masyarakat Islam harus dihormati. Apabila pemain bola, apabila azan harus kita berhenti. Di Malaysia apa tidak berhenti? Kadang-kadang ustaz sendiri berceramah apabila azan dilakukan tanpa menghormati. Tetapi di Qatar, apabila sahaja azan dilakukan, semua aktiviti berhenti. Dan ini harus dihormati. Bola sepak juga apabila sampai azan, mesti berhenti sementara. Apakah ini dapat dilakukan oleh FIFA? Yang pertama, dia mengatakan kami tidak akan mengubah dasar negara kami. Dan dalam perkataan dia dalam bahasa Inggeris, dia kata, if you want to express your views on the LGBT, do so in your country, in your society. It will be accepted. Do not come and insult the entire society. We will not change the religion for sake of 28 days, kata Presiden, Ambassador, Duta Qatar dalam FIFA. Kami tidak boleh kompromi. Kami tidak boleh ubah agama kami dalam masa 28 hari. Rupa-rupanya pertandingan ini mengambil masa 28 hari. Sekarang tengah kemuncak. Yang bakal masuk kepada suku akhir, masuk pada separuh akhir dan masuk pada final. Pemuda kita akan berjaga malam
Dan kita lihat betapa besarnya pengaruh. Tidak ada halangan untuk melihatnya. Dia sebahagian daripada sukan. Tetapi apabila digandingkan dengan kegiatan yang bercanggah dengan nilai seorang manusia, sama ada Islam atau pakai Islam, berkahwin jantan dengan jantan bukan naluri manusia. Sehingga haiwan tidak lakukan perkara ini. Haiwan sendiri tidak melakukan perkara ini. Tetapi negara barat menjadikan ini sebagai norma mereka. Negara-negara Eropah membenarkan perkahwinan jantan dengan jantan. Belanda menempa sejarah pertama dunia apabila membenarkan jantan kahwin jantan, dan mereka sudah masuk 20 tahun, 30 tahun sekarang. Mereka merayakan hari 30 tahun perkahwinan pertama lelaki dengan lelaki. Dalam konteks ini juga, di Qatar ada larangan-larangan untuk rakyatnya ataupun untuk semua. Pertamanya, tidak ada alkohol. Alkohol ialah haram. Yang kedua, homoseksual tidak ada tempat di Qatar. Kemudian, immodesty, iaitu pakaian yang bercanggah dengan norma Islam. Termasuklah pakaian yang menampilkan aurat lelaki dan wanita. Lelaki tidak boleh menunjukkan dada dalam majlis, perut dan juga bahu. Bahu mesti tutup. Singlet diharamkan untuk publik. Sedangkan dalam stadium di seluruh pertandingan World Cup mereka pakai singlet. Ini tidak benar dibenarkan Qatar. Maka pencanggahan yang pertama sebelum permulaan berlaku telah berlaku pencanggahan. Tidak boleh menghina sebarang kegiatan agama. Tidak boleh ada nyanyi dan muzik. Muzik tidak boleh di Qatar. Di Malaysia boleh. Dan bunyi muzik yang besar untuk meraihkan bola sepak tidak boleh dalam stadium sama sekali. Dating, menunjukkan hubungan suami isteri ataupun lelaki perempuan secara publik tidak benar sama sekali, apatah lagi lelaki dengan lelaki. Sedangkan dalam World Cup yang sebelum ini, lelaki dengan lelaki menunjukkan kegiatan sosial mereka dalam stadium. Ini bercanggah sama sekali. Selain pada itu, tidak boleh mengambil gambar orang lain tanpa ada izin. Itulah larangan untuk World Cup yang pertama sekali, sebab belum pernah dilakukan negara Islam. Dan ini menimbulkan kontroversi yang besar dalam pertandingan ini. Walaupun tidak diumumkan pada dunia, mereka sedang protes masing-masing untuk pertahankan apa yang mereka yakin. Tuan-tuan, inilah yang dinyatakan oleh pemimpin Qatar, bahawa Qatar tidak boleh membenarkan perkara yang khusus dengan asyawaz, iaitu LGBT. Dan tidak boleh sama sekali menunjukkan kegiatan mereka, sama ada dalam bentuk warna, bendera, pakaian, kasut, bola, tidak boleh sama sekali. Tiba-tiba bola sepak dibawa dengan lambang LGBT. Bola sepak yang resmi di Qatar World Cup hari ini ialah simbol LGBT. Dan perkara yang sama dikatakan bahawa siapa yang bawa bendera LGBT ataupun seumpamanya, termasuklah pelangi, ini adalah bercanggah dengan budaya dan tidak dibenarkan sama sekali di Qatar. Tiba-tiba FIFA membawa bolanya dalam bentuk LGBT. Qatar ingin mengajar dunia, sedangkan dunia ingin mengajar Qatar. Tetapi sebelum dunia mengajar Qatar, Qatar mengajar dunia. Dalam pembukaannya kita lihat bagaimanakah ayat Quran pertama dialungkan dalam stadium World Cup bola sepak. Dan pemuda ini diberikan penghormatan untuk mengalungkan ayat Quran yang sangat singkat, tetapi punya masuk yang sangat dalam. Buat pertama kali kita lihat bagaimanakah pemuda ini membaca surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barangkali disiarkan, saya tidak sempat menontonnya. Sebenarnya saya tidak sempat menonton World Cup ini sebab penuh dengan ceramah. Dia membaca ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqakum min dzakrin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Al-Azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami cipta kamu daripada laki dan wanita. Dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berkumpulan, berkaum, berkabilah, supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan Allah di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Allah mengetahui, Maha berilmu. Ini mesej yang diberikan oleh Qatar pada seluruh manusia. Bukan saja untuk pemain bola, tetapi kita bersaudara. Allah turunkan para rasul untuk mengajar manusia dan untuk memberikan bagaimanakah yang terbaik untuk manusia, bukan dengan
perkara yang songsang yang menyalahi norma manusia sama sekali, termasuk LGBT. Dan kita lihat bagaimanakah tokoh barat ini ataupun penghibur barat Freeman yang terkenal juga bersama dengan Al-Muftah tadi untuk berdialog dalam konteks bahawa hak asasi manusia ialah yang tidak bebas sebebas sepanjang, tetapi di atas dasar hubungan manusia yang harmoni, yang di atas fitrah Allah dan bukan menyalahi fitrah Allah. Barangkali tuan-tuan dengar apakah yang mereka sebut. Saya tidak sempat melihat kata-kata mereka. Dan buat pertama kali syarahan agama diadakan di dalam tandingan World Cup. Buat pertama kali Al-Quran dibaca, dialurkan dalam pertandingan ini. Mereka ingin mengajak Qatar supaya mengambil LGBT sebagai dasar negara. Sebelum mereka mengajak Qatar, Qatar mengajar dunia bahawa kita adalah hamba Allah. Ayat Quran, barangkali ada yang belum pernah dengar ayat Quran, dialungkan oleh pemuda yang sangat istimewa ini. Dan pemuda ini juga mengatakan kepada dunia. Dia mengatakan, jismi saghir walakin qalbi kabir. Jasad saya kecil, dia OKU. Tetapi jiwa saya besar. Dan Allah memberikan saya banyak kelebihan, nikmat, dan palimadza la abtasim. Dan bagaimanakah saya tidak boleh senyum? Sebab Allah berikan pada saya nikmat yang banyak di negara yang sangat maju. Dan supaya kita sama-sama manusia melihat dunia dengan positif. Ucapan ringkas tetapi untuk mengajar manusia bahawa manusia hidup ada tugas masing-masing. Bukan hidup secara hedonism yang hidup sebagai hewan, tetapi kita lihat dua percanggahan positif negatif berlaku di stadium. Dan pemuda kita juga menyaksikan, bukan saja kita menyaksikan pertandingan bola sepak, tetapi apakah yang berlaku di sebalik peristiwa tersebut. Tuan-tuan, Dr. Zakir Naik, saya dipahamkan, telah diberikan penghormatan untuk ucapan. Saya belum sempat dengar ucapannya, tetapi di dalam akhbar mengatakan dia membaca Al-Quran, membaca hadis dan mengajar seluruh manusia tentang Islam. Ini peluang yang baik untuk sampaikan mesej ini. Apakah berita dunia menyerahkan sebahagian daripada ucapan Dr. Zain Nakib, saya tidak tahu. Dan Dr. Zakir Naik ini dibenci oleh seluruh dunia. Seluruh dunia menjadikan dia sebagai musuh sebab ucapannya cukup mengagumkan. Lebih lagi dalam comparative religion, mereka membandingkan Islam dengan Kristian, dengan Judaism, dengan Hinduism, dengan Buddhism, dan ramai terpegun dengannya. Dan data-data itulah mereka mengatakan Dr. Zakir Naik mempromosikan keganasan, sedangkan dia bercakap tentang kebenaran. Dia bercakap apa yang benar di dalam Bible, apa yang benar dalam Hinduism, dan dia dianggap sebagai mempromosikan keganasan, dan kebanyakan dunia menjadikan tokoh pendakwah ini sebagai musuh mereka. Lebih lagi India mengancam untuk memutuskan hubungan mereka dengan Qatar. Sebab Dr. Zakir Naik ialah musuh India. Dan apabila Qatar memberikan penghormatan kepada tokoh ini, maka India pertimbangkan hubungan mereka dengan Qatar akan terjejas. Kita lihat bagaimanakah India yang disebut sebagai bagaimanakah mereka mengambil Dr. Zakir Naik sebagai untuk mempersendakan dunia. Tidak. Sebagai dunia sedang ingin mempersendakan Qatar dengan LGBT-nya, dengan alkoholnya. Sekarang kita bagikan sebagai satu tindakan balas kepada mereka. Kita bagikan ucapan tentang Islam, tentang persama manusia yang hakiki, bukan didasarkan pada ras, pada bangsa, tetapi kepada takwa. Itulah barangkali yang disebut oleh Profesor ini. Dan kita lihat bagaimanakah sikap India. Mereka mempersendakan Rasulullah secara terbuka, dan ini dilakukan oleh pemimpin BJP, pemerintah resmi India. Melalui dua cara cakap ini menghina Islam, dan dia menghina bukan atas pribadi tetapi mewakili kerajaan India. Dan siapakah persoalkan? Apabila Dr. Zakir Naik bangun untuk berikan ucapan, mereka membantah. Sedangkan apakah dunia sebut apabila dua tokoh BJP ini menghina Islam? Kita lihat double standard yang dilakukan oleh dunia, dan pentas bola sepak di Qatar menyaksikan perkara ini. Sebelum pertandingan ini, perbincangan yang panjang mengatakan apakah
Pengamal LGBT boleh datang menyaksikan bola sepak. Boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan bawa LGBT ke Qatar. Sebagai penonton, silakan. Terbuka. Tetapi tidak boleh membawa sebarang simbol LGBT ke negara Qatar. Tiba-tiba FIFA sendiri tempelak Qatar dengan bola yang bersimbol LGBT. Inilah bola resmi yang dikatakan bola paling canggih dalam sejarah dunia. Dan disimbolkan dengan LGBT. LGBT ialah pelangi. Dan mereka cap bola resmi ini dengan pelangi. Ini tempelak pertama kepada Qatar, yang Qatar telah memberikan larangan tidak boleh ada sebarang simbol LGBT. Tiba-tiba bola bersimbol LGBT tidak boleh ditolak lagi. Sekarang Qatar membuat sebarang simbol LGBT tidak boleh dipamerkan selain pada bola. Sekarang mula-mula membantahilah pasukan Jerman. Mereka dengan pakaian hitam mereka menulis dalam baju mereka, human right. Inilah hak kami untuk melakukan LGBT di sini. Sekiranya kami melakukan tengah padang, siapa nak halang kami? Rupa-rupanya pasukan Jerman ni, mereka berpasangan antara pemain ini dengan LGBT. Kita baru tahu. Mereka ada isteri, tetapi mereka melakukan hubungan sejenis dengan lelaki. Baru kita tahu ini amalan pasukan Jerman. Pasukan Jerman yang paling angkuh. Tiba-tiba mereka dikalahkan oleh Jepun 3-0. 2-1. Saya silap. 3-0 itu sama dia, Belgium. Kita lihat mula-mula sekali dia memprotes dengan human right. Kemudian hari pertandingan dia tutup mulut. Sebagai protes yang kedua. Dan ini menimbulkan kemarahan Qatar bahawa kami sudah pesan sebarang simbol LGBT tidak boleh dibawa ke dalam stadium. Termasuk di luar stadium, tidak boleh sama sekali. Dan sekarang konflik yang besar sedang berlaku dalam permainan. Dan sebagai syarat FIFA, mereka mengadakan One Love. Jantan One Love. Sebagai simbol kapten setiap negara. Harus pakai kapten, harus pakai One Love. Dibantah oleh kerajaan Qatar. Rupa-rupanya mereka tidak selesai sebelum pertandingan dimulakan. Sengaja. Mereka sengaja untuk tunjukkan bahawa Islam membantah segala-galanya. Dan ini dijangka dipakai oleh setiap kapten. Selepas dilarang oleh Qatar, mereka tukar dengan yang kuning. Tengok bola sepak, tengok dengan pasapahnya. Dan di tempat kuning, band kuning ini, dia tulis no discrimination. Tetapi sekarang mereka tidak puas hati. Mereka ingin pakai kembali. Mereka ingin pakai kembali One Love. Jantan dengan jantan masuk One Love. Jantan dengan jantan. Bola sepak adalah permainan jantan. Oleh sebab itu kami tunjukkan bahawa One Love dalam bola sepak sebagai simbol kekuatan jantan. Dan itulah yang mereka sedang perjuangkan dalam World Cup. Pemuda-pemuda kita apabila menonton bola sepak, bukan saja bola sepak, tetapi apakah agenda yang mereka bawa. Yang paling degil di antara kapten ialah Kapten England. Orang ini sangat degil. Dia mencapai Islam. Nama dia Harry Kane. Sangat degil. Apabila diberikan perintah oleh Qatar, setiap ketua pasukan tidak boleh pakai lagi One Love. Saya akan pakai. Nak tangkap, saya tangkap. Saya ini bebas. Dunia ini bebas. Kata Qatar, bukan. Ini negara kami. Negara kami ada hak yang harus kamu patuhi. Kalau kami pergi ke England, kami patuh undang-undang England. Kalau kamu datang ke Qatar, kamu harus patuh Qatar. Dia kata tangkap saya. Ini paling degil, tuan-tuan. Ada tak orang Malaysia yang minat kawan ni? Harry Kane. Jangan minat dia. Dia ada pengamal tegar LGBT. Saya nak beritahu ini. Ya. Tottenham Hotspur. Barangkali. Saya tidak ikut, tapi masa muda-muda dulu saya ikut. Masa saya duduk England dulu. Sekarang Kane degil. Kalau England bermain, saya akan pakai. Nak halau, saya halau. Sekarang dia ada orang di belakangnya. Dia bukan berlaku secara individu. Dia di belakangnya ada pasukannya besar yang backup dia. Supaya negara Islam menerima LGBT. Ini hak asasi manusia. Dia tak tahu hak Allah lebih besar, lebih angga, lebih agung. Tuan-tuan, ini pasukan Jerman yang angkuh
di Qatar. Dan apabila dikatakan tidak boleh melakukan LGBT di atas padang, mereka nak lakukan LGBT, tuan-tuan. Macam mana mereka nak lakukan dengan padang, tak tahu. Dan hari permulaan mereka tutup mulut. Maksudnya simbol mereka tentang hukum Islam. Hukum Islam tidak sesuai untuk dunia. Simbol tutup mulut. Dan mereka dikalahkan oleh Jepun 3-0. Padan muka. Bila tidak dibenarkan pakai kaspas simbol LGBT di bendera, di pakaian, mereka pakai di kasut. Tengok, mereka ingin melawan Islam dengan segala apa cara sahaja. Mereka tidak hormati Qatar. Dan akhir sekali mereka pakai tali kasutnya yang simbol LGBT. Apa maksudnya? Permain bola sepak bukan bola sepak saja, tetapi agenda yang besarnya untuk mengatakan Islam ialah ganas. Tuan-tuan, pemuda-pemuda yang tengok, hati-hati. Sebab mereka bawa simbol untuk menentang Islam. LGBT. Kalau melakukan di Qatar, maka undang-undang Islam tertakluk dengan mereka. Hukuman yang paling ringan ialah penjara dan yang paling ketat ialah mati. Itulah yang diberikan oleh hukum Islam. Di Malaysia kita ada LGBT. Di Qatar mereka ada LGBTQ. Tuan-tuan carilah apa Q. Dan pertandingan bola sepak inilah untuk menekan umat Islam supaya menerima LGBT. Mereka jadikan agenda World Cup sengaja dibawa ke Qatar untuk menunjukkan Islam satu-satu negara yang menentang LGBT. Sedangkan di negara Arab sendiri telah ada negara yang lunak. Negara yang sudah lunak dengan LGBT, mereka mengharamkan. Tetapi mereka boleh terima NGO yang bergerak. Termasuk Malaysia. Kerajaan tidak benarkan. NGO ramai. Parti politik pun banyak. Dan Kuwait, Mesir, Oman, Syria antara negara yang tidak benarkan. Tetapi mereka ada kelonggaran masing-masing. Dan negara Iran juga, Saudi Arabia, Qatar, UAE juga negara yang tidak membenarkan sama sekali. Di antara negara ini ada hukuman yang sangat berat. Apakah hukuman LGBT? Hukuman LGBT dalam Islam lebih berat ataupun sama dengan zina? Apakah lebih berat ataupun lebih sama dengan zina? Tidak boleh ingat. Di dalam mazhab Syafi'i, hukumannya adalah mati. Yang dilakukan sama-sama salah. Di Malaysia yang lakukan salah, yang kena laku tak salah. Dalam Islam dua-dua bunuh. Uqubah bagi mereka yang melakukan LGBT dalam Islam sangat berat. Di Brunei dikatakan akan ditolak daripada gunung jatuh ke bawah. Itu hukuman LGBT. Ada juga hubungan yang sama dengan zina. Kalau muhsan sudah berkahwin, maka hukuman mati. Kalau belum berkahwin, hukumannya lah sebatan. Tetapi ada satu mazhab yang ringan, iaitu mazhab Abu Hanifah, yang dia adalah sebagai tanzir ataupun dia adalah rendah daripada hukum zina. Seluruh ulama sama seperti ini, tetapi kecuali dalam mazhab Hanafi yang ada keringan sedikit. Kita lihat LGBT di negara Saudi yang tempat letak Kaabah. Kota umat Islam, Mekah, Madinah, di situ pun ada LGBT. Mereka masukkan melalui NGO, melalui penyanyi dan sebagainya ke negara umat Islam ini, Semenanjung Arab, di mana Mekah dan Madinah tersebut. Baru-baru ini kita lihat 5 buah negara, Oman, Jordan, Bahrain, Tunisia, Lebanon. Mereka yang agak mesra dengan LGBT. Masih lagi salah, tetapi mereka agak lunak dengan LGBT. Banyak persatuan NGO yang berjuang di 5 negara ini. Mereka puas hati di negara ini, sekarang mereka nak kembangkan ke Qatar, ke Saudi, ke Jordan dan ke negara-negara yang belum menerima LGBT sebagai hak asasi manusia. Dan di Arab Saudi telah ditangkap. LGBT telah masuk ke dalam negara Arab Saudi. Walaupun yang ditangkap ini bukan orang Arab Saudi, terkatanya orang Yaman, tetapi dia mempromosikan LGBT di negara umat Islam ini. Dan kita lihat inilah satu lagi tokoh yang menyeru terbuka di Arab Saudi untuk pemuda
di atas dasar kebebasan bersuara, hak asasi manusia, supaya dibenarkan LGBT, dan namanya lah Muhammad Abu Bakri ini ditangkap oleh polis Saudi, dan NGO di seluruh dunia termasuk yang sedang berlaku di kota sekarang menyeru supaya Saudi membebaskan pengamal Song Sang ini. Dan itulah perjuangan mereka untuk sengaja dibawa ke negara Islam untuk membawa perkara ini sebagai satu hak asasi manusia. Di Saudi, tuan, haram. Tetapi sudah ada berita yang pertama, lelaki kahwin lelaki secara terbuka. Walaupun tidak dapat dipastikan di manakah tepatnya, tetapi dalam Semenanjung Arab, tetapi dalam negara Saudi, polis telah bertindak. Kalau Malaysia, barangkali belum ada yang lakukan perkahwinan lelaki dengan lelaki di negara kita, tetapi pasangan Melayu pertama melakukan perkahwinan jantan-jantan di Australia, bukan di Malaysia. Dan Australia melindungi sebagai satu agenda besar dunia. Australia menjadi tempat pelarian bagi mereka yang terlibat dengan amalan tersebut. Termasuklah tak gender, juga Australia yang akan mengambil orang ini. Total lihat, inilah negara yang membenarkan LGBT dan mereka yang membenarkan kahwin satu sejenis. Yang hijau telah membenarkan. Yang warna kuning mereka tidak well defined, tetapi lebih lunak kepada LGBT. Tetapi warna merah mereka mengharamkan LGBT. Cuba lihat, yang mengharamkan LGBT ialah negara Islam. Negara Afrika dan negara Arab adalah negara yang masih tidak menerima LGBT sebagai hak asasi manusia. Dan itulah dasar sebabnya mereka bawa ke Qatar untuk pertandingan bola sepak ini. Tujuanlah bukan sukan semata-mata, tetapi mereka ada agenda lebih besar daripada itu. Kita lihat, tuan-tuan. Penyakit STD, Sexual Transmitted Disease, yang telah melanda Amerika, hampir merah ini, semua Amerika terkena penyakit ini. Yang masih terpelihara, yang warna hijau ialah negara Arab. Mereka ingin sama seperti mereka, dan mereka mengatakan kebebasan. Di Malaysia juga pejuang-pejuang mengatakan perkara ini hak asasi manusia. Kita nasihatkan mereka bahawa inilah perkara yang sonsan dengan budaya kita. Mereka mengatakan inilah hak kami, jangan siapa larang untuk kami lakukannya. Bila mereka sakit, mereka pergi ke hospital yang rakyat bina. Apabila mereka sakit terkena penyakit STD, mereka pergi ke hospital rakyat yang bina hospital. Ketika mereka mengamalkan dulu, mereka katakan jangan ganggu kami akan kebebasan kami. Tapi bila mereka sakit, mereka suruh kita simpati dan mereka pergi ke hospital kita. Tuan-tuan, Rasulullah telah menyebut bahawa tidak berlaku satu fahisyah, satu perkara yang buruk secara terbuka, dan mereka melakukan secara terbuka sehingga Allah akan datangkan penyakit ataun walau ja'al lati lam takun madat fi aslafihim alladhi madat, dan Allah akan hantar penyakit yang tidak pernah terkena kepada nenek moyang mereka. Dan apakah yang kita lakukan sekarang? Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan STD ialah penyakit-penyakit baru yang tidak pernah dikenali oleh moyang kita. UN sendiri, mari kita lihat apakah perjuangan UN. UN telah meluluskan bahawa sexual orientation and gender identity ini sebagai perkara yang tidak boleh diskriminasi. Lambangnya adalah pelangi. UN, United Nations, telah mengenakan simbol mereka sebagai pelangi. Rupa-rupanya yang berjuang untuk LGBT ini adalah bangsa bersatu yang mewakili seluruh negara dunia. Dan mereka mengatakan all human beings are born free and equal in dignity and rights. Dan mereka mengatakan hak asasi manusia, termasuk LGBT. Dan inilah kita lihat Setiausaha Agung sekarang, yang dialah yang promosikan LGBT dunia ini. Tuan-tuan, sangat menyayati. Dialah yang mempromosikan dan dialah yang cadangkan supaya diadakan bola sepak di negara Islam. Tiba-tiba Qatar menawarkan dirinya, maka giliran Amerika ditangguhkan beri kota dulu. Inilah orangnya yang bertanggungjawab di sebalik LGBT dunia. Tuan-tuan, kita lihat mereka baru saja melepaskan convention, apa yang mereka sebut sebagai the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, yang kita bincang dalam kelas ini dalam 3-4 bulan lepas. Apakah yang berlaku di sini? Mereka telah luluskan satu convention kepada dunia bahawa SIDA says a man can marry a man like him,
And a woman can marry a woman like her. Bangsa Bersatu ingin meluluskan convention antarabangsa. Yang itu laki boleh kahwin laki, wanita boleh kahwin wanita sebagai hak asasi manusia. Dan dia bercanggah dengan apa yang Allah sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atatuna dzikran alamin. Wa tadun ma khalaqakum rabbukum yazwakum bal antum qaumun adun. Bahkan kamu adalah kaum yang melampau. Kaum Lut yang melakukan amalan jantan dengan jantan ialah kaum melampau. Sedangkan hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh bangsa Bersatu ialah untuk membenarkan lelaki kahwin lelaki, wanita kahwin wanita. Dan ini telah ditandatangani oleh kebanyakan dunia. Tuan-tuan, yang belum tanda tangi ialah negara Arab dan Iran yang belum tangani. Malaysia telah tangani sebahagiannya walaupun belum tangani lagi. Dia ada 18 artikel. Saya ambil yang paling dahsyat. Malaysia telah tandangi sebab dalam dunia mengatakan Malaysia sudah warna biru. Saya tidak tahu siapakah wakil kita di Bangsa Bersatu. Tetapi yang ini belum disain. Sebab dalam artikel ini ada 18 tak silap saya. Ada yang sain 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 18. Yang sain 18 warna biru. Yang biru muda, Amerika. Yang lain sain 10, ada 8. Malaysia barangkali 2. Tuan-tuan, ini rupa-rupanya perjuangan bola sepak di Qatar ialah perjuangan untuk merosakkan manusia di atas dasar yang luar tabi'i yang dilakukan oleh Bangsa Bersatu. Dan mereka mengatakan bahawa halangan ialah negara Islam. Sebab inilah hak asasi manusia. Dan inilah yang dilakukan kempen besar-besaran, mereka ambil kesempatan untuk lakukan negara Islam. Dan inilah sebenarnya program Bangsa Bersatu. Dan kempen untuk mereka yang menentang LGBT. Tuan-tuan, homoseksual, kita lihat. Yang masih menghalang ialah negara yang warna gelap. Yang hijau sekarang telah membenarkan. Seluruh dunia telah menjadi kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut pun laki-laki. Tetapi di dunia hari ini, laki-laki, wanita dengan wanita. Lebih dahsyat 2 kali daripada kaum Nabi Lut. Yang masih lagi mengekalkan tradisi, mengharamkan LGBT, hanyalah sedikit saja. 45 negara dunia telah membenarkan LGBT. Dan mereka sedang attack Malaysia. Kenapa Malaysia belum sign lagi? Singapura sudah sign, Thailand sudah sign. Kenapa Singapura, Malaysia tidak lagi? Sangat bergantung dengan wakil kita yang kita akan hantar hari ini. Sangat bergantung pada wakil kita ke Bangsa Bersatu. Sekiranya kita mengambil convention ini, convention belum undang-undang, tuan-tuan. Convention bukan undang, tetapi persetujuan di antar negara. Dan dia akan berakhir dengan undang-undang. Sangat menakutkan. Ini negara yang masih menentang LGBT. Tak ramai, tak banyak negara dah. Dan dalam peta ini Malaysia dikatakan menentang LGBT. Tetapi ketahuilah, dalam negara kita banyak NGO, banyak parti politik yang berjuang untuk LGBT. Jangan-jangan kita juga termasuk dalam golongan yang sama. Negara yang banyak-banyak menyokong LGBT ialah UK. Diikuti oleh Kanada, Filipina, US, Jepun, Korea Selatan, India, Indonesia. Ini ialah tolerance kepada homoseksualiti. Perjuangan bola sepak World Cup ialah seksualiti. Cukup menakutkan, tuan-tuan. Sebagai satu contoh, di Perancis ialah negara Eropah yang banyak mengamalkan LGBT. Dan sebuah kota namanya di Maris. Semuanya mengamalkan LGBT. 100%. Dia sudah mencapai tahap kaum Nabi Lut. Dan mereka telah mengadakan perkahwinan sejenis. Sebuah kota di Perancis namanya di Maris, Le Maris, yang telah mengamalkan amalan kaum Lut 100% satu kampung ini. Dan tunggulah akibatnya. Dan inilah negara yang legal, yang telah memberikan hak status kahwin jantan dengan jantan adalah sah. Dan dialah negara-negara yang besar dunia. Dan kita lihat dia telah meliputi seluruh negara Eropah, segala Amerika, Amerika Selatan, Australia. Sebagai wakil di sebelah timur adalah Australia yang selalu menjadi pelindung kepada kegiatan LGBT ialah Australia, tuan-tuan. Kalau ada masalah di Malaysia, kita bawa ke Australia. Ini ialah perkahwinan jantan dengan jantan. Mereka ingin tunjukkan dalam studio apa yang mereka tunjuk, wallahualam. Tetapi dilarang daripada awal lagi. Jantan kahwin jantan, tuan-tuan.
Kalau di Kuala Lumpur yang berjalan pegang tangan, jantan, itu mereka suami isteri. Subhanallah. Kita menempa pada Allah. Dan tuan-tuan, itu sebab saya sebut tentang madrasah sepak ini. Dan mereka mengatakan, marry who you love. Kahwin dengan siapa yang kamu cintai. Sama ada lelaki atau perempuan. Sedangkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa satu masa akan datang apabila wanita berkahwin dengan wanita, istanat nisa bin nisa wa rijal bil rijal, maka beritahu mereka akan datang pada Allah yang Rasulullah sebut birihin hamra, angin merah, takhraju min qabli masyriq, yang datang daripada timur dan akan mengubah mereka menjadi haiwan. Akan tiba tuan-tuan, dan akan mengendalikan manusia yang melakukannya dengan apa yang mereka lakukan melampau batas. Dan sekarang kita sedang menempuh satu bala yang besar sekiranya telah sampai ke sini, sebab Rasulullah mengatakan mereka akan ditukar menjadi haiwan. Dan sekarang tuan-tuan, masa yang sikat ini, apakah peranan Yahudi dalam permainan bola sepak Qatar? Rupa-rupanya bangsa bersatu dengan Yahudi yang peranan besar permainan bola sepak di Qatar. Tuan-tuan, tengok juga, tapi kena faham falsafah mereka. Dan Israel ialah negara Timur Tengah yang mengamalkan LGBT. Mereka ingin ulangi kaum Nabi Lot. Mereka tahu dalam sejarah mereka Sodom dan Gomorrah. Dan mereka adalah negara yang sangat lunak dengan LGBT. Dan Israel telah menjadi negara LGBT yang pertama di Asia, di Timur Tengah. Dan apabila ada hubungan di antara Qatar dengan Israel, Qatar tidak pernah iktiraf Israel. Tetapi sudah ada hubungan dagangan, termasuklah Malaysia juga. Malaysia juga sudah ada hubungan dagangan, sama ada tuan-tuan tahu atau tidak. Kita ambil sikap sama dengan Qatar, kita tidak iktiraf Israel, tetapi kita ada dagangan. Kalau ada grapefruit di supermarket, itu datang dari Israel. Grapefruit ialah limau yang hanya ditanam di Israel. Dan tuan-tuan, kita lihat Qatar ialah negara Arab yang ada hubungan dagang, dan itu sebabnya Israel dialu-alukan perancangannya untuk Israel datang ke Qatar. Dalam matlamatnya lah untuk normalisasi dengan Qatar. Qatar belum lagi isytiharkan normalisasi. Oleh sebab itu, PEPAD ini untuk dijadikan landasan. Ini Yahudi Tulen. Ini ialah Presiden FIFA. Dia adalah Yahudi Tulen yang merancang untuk membawa Yahudi ke Qatar sebagai pelancong. Sebelum ini tidak boleh. Dan diberikan 30,000 ruang untuk stadium untuk orang Yahudi saja. Bukan orang Yahudi, orang Israel maksud saya. Dan dia mengadakan perundingan dengan Perdana Menteri Israel supaya membenarkan 30,000 tempat untuk orang Yahudi dalam stadium, termasuklah pemberita mereka. Dan 30,000 Israel akan datang menyaksikan World Cup. Ini dirancang oleh FIFA. Itu sebabnya diadakan di Qatar, bukan sengaja. Dan tuan-tuan, kita lihat apakah yang berlaku dalam proses untuk normalisasikan antara Qatar dengan Israel. Itu tujuannya. Arab Saudi telah selesai, UAE telah selesai, Oman telah selesai. Sekarang kita attack Qatar supaya Qatar bersama dengan negara Arab lain yang melakukan normalisasi dengan Israel. Dan itulah sebenarnya yang mereka sedang lakukan. Tujuan untuk membawa penonton Yahudi Israel ke Qatar, maka Arab Saudi dengan Bahrain membukakan ruang langit mereka seluas-luasnya untuk tujuan tersebut. Kita lihat bagaimanakah dalam berita, dalam bahasa menunjukkan bahawa penerbangan antara Saudi dengan Israel telah termaktub. Maksudnya, pengiktirafan dan normalisasi akan berlaku. Kapal terbang daripada Israel telah mendarat di Riyadh. Kapal terbang Riyadh telah mendarat di Israel. Dan mereka membawa spanduk umat Islam yang masih cintakan. Mereka mengatakan, don't play ball with Israel. Apartheid. Dan tuan-tuan, kita lihat apabila pemberita Israel penuh di Qatar. Tujuannya untuk masukkan secara dalam masa 28 hari ini, pemberita sebanyak-banyaknya, rupa-rupanya orang Israel masuk ke Qatar begitu ramai. Disedari oleh umat Islam. Disedari oleh Palestin. Mereka telah menghina jurnalis Israel apabila sampai di Qatar. Dan tuan-tuan, ada kisah. Apabila sampai di airport, jurnalis Israel datang dan bercakap dengan orang tempatan. Bila jabatan taksi tahu bahawa dia adalah Israel, dia berhenti taksinya, tendang
pemberita Israel ini keluar. Dan ini sebenarnya tes mereka untuk tahu apakah orang kota menerima Israel atau tidak. Ditendang oleh debatasi ini sebagai satu data menunjukkan bahawa penduduk tidak bersedia. Penduduk tidak boleh terima Israel. Sedangkan pemimpin mereka sedang merunding untuk normalisasi. Itu tujuan agenda di sebalik bola sepak. Tuan-tuan, bila kita lihat bola sepak dan Israel, apabila sampai ke Qatar, rupa-rupanya pejuang Israel sedang menunggu orang Yahudi di situ. Dan mereka mengatakan Israel doesn't exist. Kami tak pernah iktiraf bahawa itulah negara Israel. Itulah negara Palestin. Dan tuan-tuan, perjuangan diteruskan. Kita lihat rakyat Arab sedang berjuang. Mereka adalah anti normalisasi dengan Israel. Rupa-rupanya Qatar menjadi tempat perjuangan oleh Israel untuk normalisasi. Oleh sebab itulah mereka perkenalkan LGBT. Dengan satu masa lagi mereka perkenalkan LGBT termasuk dengan bola. Lepas ini bola ini akan dijadikan model untuk bola sepak dunia, dan mereka akan bawa bola LGBT ini ke setiap negara, dan dengan secara tidak sengaja mereka membawa simbol LGBT ke negara yang masih tidak membenarkan. Tuan-tuan, pemuda-pemuda kita, jangan kita asyik dengan agenda dengan mereka, sebab mereka memang menjadikan agenda ini untuk kita semua. Purposely mereka letakkan negara kota. Tengoklah dengan penuh waspada, penuh dengan ilmu dan iman. Tengok bola sepak, tak ada masalah. Tetapi kita tahu apakah yang berlaku di situ, supaya kita dapat menyedari apakah agenda dunia terhadap kita. Dan dengan kata-kata itu, saya harap marilah kita masih melihat bola ini, tetapi dengan penuh pengajaran dan waspada. Dan saya minta maaf kalau apa yang sebut ini tidak setuju dengan tuan-tuan. Saya suruh dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.